Assalamualaikum. Saya Nur Amirah binti Azmi daripada kelas 5G. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang pendidikan sains dan alam sekitar, iaitu jenis-jenis pencemaran. Objektif saya untuk tajuk ini adalah yang pertama, supaya kanak-kanak dapat mengetahui jenis-jenis pencemaran. Yang kedua, supaya kanak-kanak dapat mengetahui punca jenis-jenis pencemaran. Dan yang ketiga adalah supaya kanak-kanak mengetahui kesan-kesan setiap pencemaran. Definisi pencemaran. Pencemaran adalah kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya dan juga tenaga di alam sekitar. Okey, pencemaran ni dia boleh memberi kesan kemusnahan sehingga boleh membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan juga ekosistem. Okey, kesan pencemaran ni juga dia boleh mengganggu ameniti dan juga kepenggunaan alam sekitar. Okey, yang kedua, menurut Akta Kualiti Alam Sekitar pada tahun 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan. Ini bermaksud bahawa pencemaran ni dia boleh menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan, kebajikan awam manusia dan juga termasuklah organisma-organisma lain iaitu tumbuhan dan juga haiwan. Punca pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh dua faktor, iaitu faktor yang semua jadi dan seterusnya adalah faktor manusia. Okey, berikut adalah faktor pencemaran semua jadi berlaku, iaitu bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan dan juga gempa bumi. Manakala faktor pencemaran yang disebabkan oleh manusia ialah sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Antara pencemaran yang disebabkan oleh manusia ialah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi dan sebagainya. Okey, berikut merupakan punca-punca pencemaran, iaitu kenderaan, stesen jana kuasa, pembakaran bahan api industri, pemprosesan industri, pembakaran terbuka, pertumbuhan aktiviti perindustrian dan pembangunan, pengangkutan bermotor. Pencemaran ini juga disebabkan oleh sikap segelintir golongan manusia yang tidak mempunyai sikap bertanggungjawab maupun cinta akan negara.
jenis-jenis pencemaran. Pencemaran pertama adalah pencemaran udara, iaitu didefinisikan sebagai pencemaran atmosfera yang mengganggu komposisi semua jadi dan kimia di udara. Dalam pencemaran udara ini juga, ia boleh jadi dalam bentuk bahan partikel seperti debu atau gas yang berlebihan seperti karbon dioksida atau wap lain yang tidak boleh dikeluarkan dengan berkesan melalui kitaran semua jadi seperti kitaran karbon atau nitrogen. Yang kedua, pembebasan bahan kimia berbahaya atau benda asing ke dalam atmosfera. Contohnya seperti bahan pencemar, termasuklah karbon monoksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, nitrogen dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan dan juga kilang industri. Pencemaran kedua adalah pencemaran air, iaitu pencemaran air ini dia melibatkan air yang tercemar sama ada dari bahan kimia, partikel atau perkara bakteria yang merendahkan kualiti air dan keasliannya. Pencemaran air ini juga dia boleh berlaku di sungai, lautan, tasik dan juga takungan bawah tanah dan apa sahaja sumber-sumber air. Yang kedua, mengurangkan kualiti air yang boleh diminum, menurunkan bekalan air untuk pengairan tanaman dan memberi kesan kepada ikan dan hidupan lain. Disebabkan itu, ia dapat mengubah kandungan, keadaan dan juga warna sama ada dari segi biologi, kimia ataupun fizik. Ketiga adalah pencemaran tanah, iaitu tanah menjadi penghalang kepada pertumbuhan semua jadi dan keseimbangan di muka bumi sama ada ia digunakan untuk penanaman, penternakan, tempat tinggal ataupun hidupan lain. Antara pencemaran tanah yang dilakukan secara sengaja dengan mewujudkan tempat-tempat pembuangan sampah dan juga penerokaan hutan. Yang kedua, menyebabkan kerosakan dan terbentuknya pertumbuhan yang mengakibatkan hasil tanaman berkurangan, kehilangan habitat hidupan liar, pencemaran air, hakisan tanah dan juga gurun. Ini adalah kerana berlaku peresapan bahan kimia yang berbahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanah.
Pencemaran keempat adalah pencemaran radioaktif, iaitu pelepasan bahan radioaktif ke dalam alam sekeliling. Pencemaran radioaktif ni jarang berlaku, tapi sangat berbahaya dan ia juga boleh membawa maut jika ianya berlaku. Yang kedua, boleh menyebabkan kecacatan, kelahiran, kanser dan masalah kesihatan yang lain kepada manusia dan juga kehidupan lain. Ia juga boleh merosakkan tanah dan juga menyumbang kepada pencemaran air dan juga pencemaran udara. Pencemaran yang kelima adalah pencemaran bunyi, iaitu tahap kebisingan yang tidak diingini dari bunyi-bunyi yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang mengganggu keselesaan hidupan. Antaranya adalah hingga jalan raya, pesawat dan juga industri. Yang kedua, pencemaran bunyi ini mungkin bersifat sementara manakala ada yang kekal, seperti mengganggu ketenteraman termasuklah kehilangan pendengaran dan juga gangguan hidupan liar. Pencemaran yang keenam adalah pencemaran bau, iaitu sebagai aroma atau bauan yang kurang menyenangkan. Pencemaran bau ni dia juga berkait rapat dengan kegagalan yang melibatkan beberapa sistem dan sumbangan daripada pencemaran lain seperti sistem pelupasan sampah, sistem pembentungan pencemaran sungai atau air, pencemaran udara dan juga sikap masyarakat yang tidak menitik beratkan perkara ini. Yang kedua adalah merupakan udara yang dicemarkan oleh bahan pencemar atau melepaskan bau busuk. Disebabkan itu, dia boleh membawa kepada ketidakselesaan. Pencemaran yang ketujuh adalah pencemaran cahaya, iaitu keterangan yang ke atas sesuatu kawasan yang keterlaluan. Ianya kerana dapat menurunkan kualiti hidup manusia. Yang kedua, mengganggu kehidupan normal manusia dan juga hidupan lain. Ini biasa berlaku pada lokasi bandar-bandar besar macam papan-papan iklan, acara sukan dan juga hiburan pada waktu malam.
Pencemaran yang ke-8 adalah pencemaran terma, iaitu peningkatan suhu sungai dan juga udara di sekitarnya. Okey, pencemaran terma ni berlaku disebabkan oleh sistem penjanaan kuasa elektrik. Yang kedua, pencemaran terma ni juga berlaku kerana peningkatan kawasan perindustrian dan mewujudkan bangunan bercermin. Yang terakhir adalah pencemaran visual, iaitu disebabkan oleh pencemaran lain atas sesuatu yang tidak ingin kita lihat dan ianya menyakitkan mata, termasuklah sampah yang terbiak dan juga papan-papan iklan yang telah dirosakkan. Yang kedua, pemusnahan alam fizikal dan juga penghakisan keindahan alam, macam pandangan yang tidak menarik dan juga kotor. Pencemaran visual ni, dia boleh menurunkan kualiti hidup, ketenangan hati dan juga jiwa serta di kawasan-kawasan tertentu. Macam pencemaran visual ni juga, dia boleh memberi kesan kepada nilai harta dan juga kesenangan peribadi. Seterusnya adalah punca pencemaran, iaitu yang pertama adalah pembakaran terbuka, yang kedua asap kenderaan, asap kilang dan juga penjana kuasa, yang ketiga kejadian letusan gunung berapi dan yang keempat penggunaan klorofluorokarbon secara meluas. Seterusnya adalah kesan terhadap alam sekitar. Yang pertama adalah tumbuhan akan mengalami keguguran, pertukaran warna dan juga pertumbuhan akan terbantul. Okey. Oleh itu, kesan ini juga dia boleh menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi berkurangan sumber makanan dan juga ekonomi serta mengganggu kehidupan seharian. Yang kedua, kepupusan haiwan, kerana haiwan akan terancam atau boleh mati akibat daripada pencemaran udara. Ini kerana udara yang masuk ke dalam paru-paru haiwan dan makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar disebabkan pencemaran udara. Yang ketiga adalah hujan asid. Hujan asid ni ianya boleh berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Hujan asid ni juga dia dapat membunuh tumbuhan dan juga hidupan air. Yang keempat adalah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni dia berlaku disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida yang terkumpul di dalam udara. Okey, gas karbon dioksida ni berlaku kerana terlalu banyak hingga menyebabkan haba di bumi ni terperangkap dan suhu bumi meningkat serta persekitarannya menjadi panas. Yang kelima, penipisan lapisan ozon, iaitu dia berlaku adalah kerana melindungi bumi daripada sinaran ultraviolet.
Seterusnya adalah cara mengatasi pencemaran alam sekitar. Yang pertama, mengadakan berbagai undang-undang dan juga acara seperti menghukum individu atau organisasi yang didapati bersalah membuat pencemaran. Yang kedua, pertubuhan bertindak sebagai pengawas pencemaran. Dan yang ketiga, guru sekolah harus menekankan sikap prihatin kepada alam sekitar, iaitu berikut adalah bertujuan untuk menyemaikan kesedaran secara lebih berkesan. Kesimpulannya adalah manusia perlu memainkan peranan penting dalam menjaga alam sekitar untuk kesejahteraan sejagat. Yang kedua, pencemaran alam sekitar meningkat mengikut pertambahan bilangan pengguna. Yang ketiga, berharap agar setiap individu dapat mengambil pengajaran tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar.